Ini kelemahan kita. Baju cantik dah, aurat tutup dah. Dia menutup zahirnya, tapi belum mampu menutup batinnya. Dia beribadah untuk amal fizikalnya, belum tentu belum mampu untuk beramal jiwanya, rohnya. Ini yang kita kata pakai cantik dah tadi, betul. Tutup aurat semua bagi campur tangan. Apa yang menjadi masalah kita hari ini ialah masalah tidak kukuhnya keyakinan. Rasa ya ke tidak, rasa ya rasa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya alhamdulillahirabbil alamin kehadrat ilahi kerana memberikan ruang yang berharga untuk kita di dunia ini masih berada dalam bulan terbaik, bulan yang dalam limpahan pahala, limpahan keampunan, limpahan rezeki, limpahan maghfirah. Dan yang paling utama, tidak ada majlis yang paling Allah sayang selain daripada majlis ilmu. Tidak ada majlis yang Allah paling hormat selain majlis ilmu. Maka sekali lagi kita panjatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai tanda pengikut Rasulullah yang telah membawakan berbagai panduan yang menjadi ikutan kita di seluruh dunia daripada hidup hingga ke mati. Jadi sekali lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ini adalah jambatan paling besar untuk kita merasakan bahawa aku adalah pengikut Rasulullah dan sedang merindui baginda dan seterusnya ingin mendapat apa yang namanya syafaat dan terus masuk ke syurga Allah bersama baginda insya-Allah. Pertama, terima kasih kepada pengurusi majlis, juga pada seluruh jawatankuasa, pada jawatankuasa muslimah dan juga muslimin katanya yang menguruskan rakaman dan seterusnya. Paling utama ialah perempuan, hadirin hadirat yang dipilih Allah sebenarnya, bukan pilihan kita sendiri tapi pilihannya Allah. Kalau bukan pilihan Allah, kita juga mungkin ada di tempat lain. Jadi yang menjadi pilihan Allah adalah yang harus merasa paling bertuah. Paling bertuah kerana apa? Ada banyak-banyak tempat kita boleh pergi, ada banyak-banyak benda kita boleh buat, tetapi kita memberi perhatian untuk berada di rumah Allah dan untuk merasakan nikmatnya menjadi tetamu Allah di rumah Allah ini, dan dengan harapan kita diberikan kekuatan terbaik untuk merasakan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik. Bulan Ramadan ini bulan kita betul-betul tamak untuk beribadah, supaya kita merasa bahawa tidak ada bulan yang lain yang kita tak tahu sama ada kita akan dapat Ramadan yang lain ataupun sebaliknya. Jadi tolong, kita masih ada lagi dalam 21, hari ini 11, masih ada lagi kira-kira 19 hari untuk kita pertama balik merasakan aku layak tak dapat ampunan di bulan ini. Kalau aku tak layak dapat ampunan di bulan ini, bulan mana lagi aku harus dapat ampunan? Aku rasa taubat aku diterima oleh Allah atau tidak? Kalau tak dapat diterima Allah di bulan ini, di bulan mana lagi yang kita nak bertaubat? Aku senang kalau boleh nak sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran, kerana di bulan ini bulan Al-Quran. Kalau aku tak boleh habis, tak boleh khatam, tak boleh buat tadarus, tak boleh menambah kekuatan membaca Al-Quran, bulan mana lagi kita nak menambah atau mencapai impian-impian ini? Dan yang paling besar, kalau bukan di bulan ini, kalau bukan di bulan ini, aku mengharapkan paling banyak harapan untuk ke syurga. Di bulan mana lagi yang kita nak berharap? Kerana Allah sudah berjanji di bulan ini pintu syurganya dibuka seluas-luasnya. Syurga menghias dirinya ketika datangnya Ramadan, dan pintu neraka ditutup seketat-ketatnya. Mudah-mudahan tidak ada ruang untuk kita masuk ke sana sampai bila-bila. Sebab itu para sahabat, bila berlalunya Ramadan, mereka terus-terus berdoa. Terus-terusan berdoa. Mikrofon saya ini jelas ke tak? Jelas,
Sebab kadang-kadang bila nampak terkali sana terkali sini macam tak berapa jelas. Okay. Jadi maka kita katakan kalau para sahabat menangis 6 bulan setelah berlalunya Ramadan. Apa sebab dia menangis? Kerana doa sebelum sampai Ramadan. Apa doa kita? Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku keselamatan untuk masuk ke bulan Ramadan. Berikan aku ketenteraman, berikan aku kedamaian supaya aku mampu untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan yang paling besar, ya Allah, berikan aku penerimaan kepada semua ibadah aku di bulan Ramadan, kerana pahala dan imbalannya sangat besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka dengan 3 doa ini sahabat menangis 6 bulan setelah berlalunya Ramadan, dan 6 bulan akan datang sebelum munculnya. Apa sebab menangis? Menangis kerana mohon dengan Allah supaya ibadah di bulan Ramadan mereka diterima Allah. Kedua, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan kerana mereka sangat-sangat mengutamakan. Sebab itu kita katakan sekali lagi, mereka ada 2 pemisah saja, bulan Ramadan sebelum dan bulan Ramadan selepas. Kita hanya dapat mungkin merasakan itu ketika datangnya Rejab. Betul? 1 Rejab kita sudah berdoa, ya Allah berkati kami di bulan Rejab dan Syaban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tapi kita tidak berdoa selepas Ramadan, ya Allah tolong terima semua ibadah kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ini di antara beza sahabat dengan kita. Okey. Tajuk yang dibekalkan kepada saya, minta maaf banyak, kita sudah 12 hari, 11 hari apa kita kata melalui bulan terbaik ini. Apa yang sudah berlaku pada diri kita, apa perubahan yang sudah dirasakan. Kalau tak rasa apa-apa, bermakna dia menyambut Ramadan ini dengan adat, maknanya bukan dengan ibadat. Dia tak rasa apa-apa, tak ada perubahan apa-apa. Ini yang kita paling bimbang, kerana berlalunya hari-hari tapi tidak mengubah apa-apa. Tidak mengubah pikirannya, tidak mengubah perasaannya, tidak mengubah amalannya, tidak meningkatkan syukurnya, tidak merasa dia ingin ditatap Allah setiap masa dan ingin masuk ke syurga Allah. Sebab itu semak balik apa perubahan. Kalau kemarin aku pernah berbohong, sampai hari ini pernah bohong lagi tak? Kalau kemarin aku tak jujur, sampai hari ini aku masih tak jujur ke? Mampu ke nak bohong? Mampu ke nak sakit hati? Dulu sebelum Ramadan aku sakit hati. Sudah berubah atau tidak sakit hati jadi senang hati? Sudah berubah atau tidak dengkinya jadi sayang? Sudah berubah atau tidak dendamnya jadi kasih sayang? Ini persoalan yang harus sendiri semak. Sendiri semak, kerana apa? Tidak ada yang tahu apa di dalam tubuh kita. Tidak ada yang tahu apa yang Allah letakkan di hati kita. Sebab itu kekuatan bulan Ramadan, Allah beri perhatian sepenuhnya kepada setiap manusia. Maka dengan sebab itu kalau kita nak baca surah balik 183, 184 surah Al-Baqarah sudah masa semua penceramah buat. Di sana hanya nak diingatkan kita berpuasa macam orang dulu berpuasa. 183. Berpuasa macam orang dulu, tapi puasa kita tak sama dengan puasa mereka. Sebab umur mereka panjang, hari mereka panjang, dan mereka tidak jumpa Lailatul Qadar. Tetapi di zaman kita, puasa kita kerana umatnya pendek, maka masanya pendek. Kemudian umur umat Nabi pendek, maka dibekalkan Lailatul Qadar. Dan berkah-berkah yang banyak di bulan ini, di bulan kita umat Muhammad, tak ada di bulan-bulan dulu. Cara puasanya pun berbeza. Kalau kita kata dulu, dia macam gugak-gugak macam mana? Rasa macam tergoyang-goyang gitu. Adakah sebab saya sentuh ke macam mana? Ampun, saya nak ngelak bunyi tu, bunyi gerguk-gergak. Okey, mudah-mudahan dibantu Allah. Maka kekuatan yang kita nak angkat hari ini, kalau tajuk yang dibekalkan pada saya, aku tak
Aku tanpa cintamu. Kalau kita bercakap tentang aku tanpa cintamu, agak-agak video boleh jalan? Boleh tak? Saya tengok. Buka satu tak? Kami cuba tayangkan sedikit slide-slide yang boleh membantu untuk kita cepat faham supaya tak payah cakap banyak-banyak. Try tengok satu. Kita mencuba. Oh, tak jelas suaranya. Tapi nampak tak apa dia buat? Volume tak cantik. Itu yang tadi menadah tangan. Okey, itu imbas ceritanya. Okey, apa yang boleh kita sedut daripada cerita itu? Yang sedihnya pertama dia pakai tudung. Boleh nampak? Ini mungkin bila kita kata pakai tudung, imejnya apa? Miskin. Imejnya tak ada harga diri. Ini yang kita kalau boleh hati-hati. Kedua, apa dia buat? Berpura-pura. Betul? Apa sebab berpura-pura? Apa sebab dia minta sedekah? Agak-agak. Maka sebab prinsip hidupnya cantik ke tak cantik? Tak cantik. Rasa-rasa ada Tuhan ke tak ada? Dia rasa cinta Allah ke tak ada? Dia rasa Allah cinta dia atau dia cinta Allah? Dua-dua tak ada. Ini kekuatan yang nak diangkat. Okey? Sanggup buat apa saja. Ini cara nak membantu macam mana kita nak faham tajuk kita. Tajuk kita kata-kata aku tanpa cintamu. Tanpa cintamu Allah masih boleh hidup, betul? Masih boleh kaya, betul? Masih boleh hebat, betul? Sebab itu harta tidak hanya jatuh di tangan orang beriman. Kalau nak tengok kaya, orang beriman ni tapi mana? Semua kekayaan jatuh pada mereka yang tidak beriman. Betul atau tidak? Bermakna iman tak ada kaitannya dengan harta. Betul? Maka yang nak kita ambil ialah, benarkah kita cinta Allah atau Allah cinta kita? Kalau dalam video kita nampak apa? Dia masih boleh berjalan, betul? Masih boleh hidup, betul? Artinya siapa yang hidupkan dia? Siapa yang hidupkan dia? Dia dapat tak cinta Allah? Dia dapat tak sayang Allah? Dapat semua. Rahman ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, betul? Allah Maha Makasih, Maha Penyayang. Bermakna walaupun dah tudung lituk macam ni, dia rasa orang kata memang ini antara orang-orang yang miskin di dunia.
Okey, maka kekuatan yang nak diangkat kalau hidup tanpa cinta Allah, dia masih boleh hidup. Jangan kata dia tak boleh hidup. Dah. Tetapi hidupnya berbeza. Apa sebab dia sanggup berpura-pura? Kerana dia tidak merasa dia dilihat Allah, tetapi Allah melihat dia. Betul atau tidak? Maka kalau kita kata sekarang ini, kita mengaku hamba Allah. Betul? Bila kita rasa Allah tengok kita? Masa bila? Agak-agak lah. Boleh buka sikit mas kot, boleh kau nak cakap. Bila kita rasa Allah tengok kita? Masa tempat tak dengar. Setiap masa. Pernah bohong tak? Pernah bohong tak? Dah tak berani ngaku. Kalaulah setiap masa, mana boleh ada bohong. Kalaulah setiap masa, mana ada mula muka masam. Kalau setiap masa boleh kita marah orang. Who we are nak marah-marah orang. Betul? Betul atau tidak? Kalau setiap masa, mana boleh kita benci orang. Orang tu cacat ke tak cacat ke, senang ke susah ke apa ke. Betul? Ni yang kita nak semak diri kita. Okey? Kalau kita benar-benar merasa kita dilihat Allah, kita merasa Allah lihat ke tak lihat? Allah pasti lihat kita. Aku cipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Maka seluruh isi dunia ini tidak pernah lepas dari perhatian Allah. Yang sakit bila kita tidak merasa cinta Allah itu. Ini masalah paling besar. Ada orang ada ilmu, ada orang ada Quran, ada orang ada hadis. Ada orang walaupun ada semua ini, belum tentu kukuh. Ada iman tapi kukuh ke tak kukuh? Sekejap A, sekejap B. Alah, iman tu kan turun naik. Masya Allah. Kita nak iman yang macam mana? Turun naik, surut, banjir apa-apa. Maka yang kita nak angkat sekarang, kita ada ilmunya, betul? Kita tahu Allah ada, betul? Kita tahu Allah berkuasa, kita tahu Allah bagi rezeki kita, betul? Tahu dengan yakin, tahu dengan faham, tahu dengan membawa sepenuh keyakinan. Kalau kita tahu rezeki itu Allah yang bagi, kenapa kedekut? Kenapa kedekut? Apa sebab orang kedekut? Sebab dia rasa harta itu siapa punya? Dia yang punya. Di sinilah ilmu yang tentang Allahnya ada, tetapi keyakinannya tidak kukuh di hati dan tidak tertampil dalam penampilan. Ini kelemahan kita. Baju cantik dah, aurat tutup dah. Okay? Dia menutup zahirnya, tapi belum mampu menutup batinnya. Dia beribadah untuk amal fizikalnya, belum tentu belum mampu untuk beramal jiwanya, rohnya. Nah, ni yang kita kata pakai cantik dah tadi, betul? Tutup aurat semua, pakai kaki sampai tangan. Apa yang menjadi masalah kita hari ini ialah masalah tidak kukuhnya keyakinan. Rasa ya ke tidak, rasa ya rasa tidak. Boleh nampak? Maka kekuatan pertama yang kita nak angkat, bagaimana kita nak merasa bahawa keyakinan kita tidak akan goyah. Ini kekuatan yang nak diangkat. Harus melakukan ibadah, harus ibadah zahir dan ibadah batin. Ibadah zahir dan ibadah hati. Ibadah zahir dan ibadah roh. Ini ikut istilah, tak kisah mana. Yang penting kita nak angkat sekarang. Katalah perempuan yang datang sekarang ini, apa sebab utamanya datang? Agak-agak puan datang sebab apa puan? Tak jujur. Sebab apa? Tembak je lah. Nak dapat ilmu. Inilah yang kita dapat. Ilmunya ada 4 lori. Tetapi nak transformkan ilmu masuk menjadi keyakinan, akhirnya tertampil dalam amalan harian. Itu yang jadi masalah.
Okey, sebab itu kita kata orang pergi umrah hari-hari pun, nak pergi Mekah hari-hari, belum tentu baiknya baliknya baik. Sebab itu amalan luarannya, amalan fizikalnya. Tiap-tiap hari solat 5 waktu. Betul? Tapi kenapa ibadah kita tidak membantu kita jadi orang yang wajahnya berseri-seri, bantu orang mulutnya cantik, perkataannya cantik, tengok orang hatinya tulus. Kadang-kadang tengok orang saja, itulah pengusi dia, itulah penceramahnya. Wah, pakai hidung, pakai mulut dia tengok orang. Okay? Sebab itu kita kata, oh, Taman Tun Usia, ni orang kaya-kaya, jangan main-main. Betul? Ni datang semua orang kaya kan? Sebab dia melihat kaya itu dari segi duitnya. Okay? Tapi kalau kaya dari segi anugerah Allahnya, sempurna tak? Sempurna. Dia kaya harta, saya kaya hati. Contoh, boleh nampak? Kalau kita kata saya tak kaya, memang tak kaya, saya memang miskin, sama mati miskin. Okay? Maka kekuatan yang nak diangkat, cinta kita. Kalau hidup tanpa cinta Allah, kita sulit untuk berjumpa dengan apa yang namanya kebahagiaan hakiki. Kita tak ada duit, dapat duit, belum tentu bahagia. Kita dah tak ada rumah besar, dapat rumah besar, dapat kereta besar, dapat kereta besar, semua dapat. Segala impian tercapai, tapi belum jumpa hatinya bahagia. Ada ke tak ada begitu? Sangat-sangat ramai. InsyaAllah diberi Allah kesempatan jadi ada klinik kaunseling peribadi atau klinik kaunseling di rumah. Yang datangnya CEO, yang datangnya apa kita kata chairman syarikat, yang datangnya senior engineer, yang datangnya doktor, yang datangnya pakar itu pakar ini. Kalau hikit duit mereka tak cukup pos. Okey. Tapi apa yang mereka rasa? Saya rasa kosong. Saya rasa Allahnya jauh. Walaupun contohnya doktor, tapi dia masih rasa, awak rasa Allahnya jauh ke dekat. Padahal dia bedah orang hari-hari, betul? Dia nampak macam mana peranan Allah. Sebab itu bila ditanya, siapa yang sembuhkan pesakit anda? Kita lah, kita bagi ubat, bagi treatment, buat operation, gitu gini. Dari jawapan itu apa jadi? Apa tandanya? Allahnya hilang. Maka dia terjebaklah dalam berbagai maksiat. Terjebaklah dengan benda-benda yang jauh, membuat dia jauh dengan Allah. Okay? Padanya kalau kita kata siapa yang menyembuhkan, ubat ke Allah? Agak-agak. Kita rasa yang menyihatkan kita doktor dan ubat-ubat. Kalau dia tak dapat cinta Allah, dia akan rasa klinik tu bagus, doktor ni bagus, ubat ni bagus, kalau makan ini sehat, kalau makan ni awet muda, kalau makan ni. Betul? Kerana dia lupa hujungnya siapa. Okay, kalau makan ubat ini, muka muda sepanjang, tak mati-mati. Maka kalau kita nak melihat orang itu hidup dengan cinta Allah atau tidak, dapat dilihat dari segi segalanya. Penampilannya, percakapnya, perbualannya, pergerakannya, amalnya, ibadahnya. Sebab itu kita kata kalau nak tengok orang, tengok apa dia kata. Perkataannya bagus ke tak bagus. Matanya cantik ke tak cantik. Cantik maknanya apa? Senang hati tengok orang. Tak kira kawan ke bukan kawan, tak pernah jumpa ke jumpa. Assalamualaikum, apa khabar? Silakan. Selamat datang ke Masjid Tun Hussein On. Allahu Akbar. Yang datang tu ya Allah baik kan AJK-nya. Oh, tegur kita ramah. Tak payah bagi duit, ramah tu sudah jadi. Tapi kadang-kadang AJK masjid senyum pun susah. Datang masjid macam masuk mahkamah, letih. Ini kekuatan yang nak kita angkat. Bahawa amal kita dengan ilmu kita, dengan penampilan kita. Sebab Allah kata total ni baru jadi hamba Allah.
Kalau ada ilmunya saja, tapi ilmu tu belum masuk ke hati, belum ternampak dalam penampilan, belum rasa. Saya dengan dia sama je. Mati pun tak tahu, tak sama tadi dulu kita kemudian, atau kita dulu dia kemudian. Betul? Maka kekuatan yang nak diangkat sekali lagi, hidup tanpa Allah biasanya. Kadang-kadang kita nampak hidupnya macam senang je. Betul? Sebab itu kita katakan jangan hanya bergantung, okay? Jangan hanya bergantung kepada apa yang kita lihat dari segi fizikal. Okay? Kerana fizikal itu kita boleh tambah bila-bila. Tetapi Allah kata ibadah kamu sangat bergantung pada hati kamu. Bergantung pada hati kamu. Sebab itu kita katakan kita nak bangun balik kekuatan. Kalau kita melihat Nabi Musa pernah bertanya pada Allah, okay? Apa yang disebut, wahai Rabb yang maha mulia, bagaimana aku dapat membezakan antara yang engkau cinta dan yang engkau benci? Apa tanda yang engkau cinta dan apa tanda yang engkau benci? Okay? Mari kita tengok satu video. Tengok nombor 2 ya. Okey. Tak boleh besar lagi, itu besar je ya. Okey. Ini contoh kalau kita tidak merasa adanya cinta Allah, kita terlupa peta ini. Kalau kita dapat cinta Allah, Allah akan bagi tahu kamu ada jumpa ini nanti. Okey, kamu nak bersedia untuk jumpa ini mengikut apa yang aku paparkan, mengikut apa yang aku ingatkan. Maka kekuatan yang kita nak bangun, Umi pasangkan video ini untuk memudahkan kita dapat konsep kepahaman. Orang tanpa cinta Allah dia tak susah hati. Sebab itu orang kafir tak pernah fikir pasal mati. Mereka paling utama pasal hidup. Pada mereka hujungnya habis. Tak ada persoalan setelah mati. Sebab itu mereka sanggup bermati-matian untuk garap apa saja yang mereka mahu. Kerana mereka tidak pernah disediakan atau tidak pernah belajar ataupun tidak pernah diberi kesedaran tentang ini. Kita ada berapa jalan, ada berapa RNA nak lalu. Banyak ke sikit? Sangatlah banyak. Kita baru jumpa 2 dot saja. Alam roh dan alam dunia. Kita nak jumpa alam barzakh. Kita nak jumpa lagi macam-macam deret-deret tu. Maka kekuatan kita, mengapa cinta Allah itu sangat mahal? Kerana kita bukan saja nak bersedia di sini, tapi nak bersedia di sana. Jalannya paling panjang, paling susah, paling banyak cabaran, paling banyak ujian. Okay, sebab itu Nabi Musa tanya, tolong tunjuk ke aku ya Allah, siapa orang yang kamu cinta dan siapa orang yang kamu benci. Okay? Jadi salah satu antara beberapa jawapan, ada banyak jawapan, maka Allah menjawab, wahai Musa, jika aku mencintai seseorang, okay, bila aku mencintai seseorang hamba, maka akan aku jadikan dia 2 tanda. Tanda orang yang Allah sayang, okay, tanda yang Allah sayang, satu kita kata, aku ilhamkan dia berzikir kepadaku. Zikir bukan hanya di atas sejadah, betul? Zikir di mana saja kita berada kecuali di tandas, okey? Kemudian kita kata apa sebab berzikir? Aku ilhamkan dirinya untuk berzikir kepadaku agar aku dapat menyebutnya di kerajaan langit. Dia bagi tahu ke orang langit. Allah akan bagi tahu pada malaikat, aku sayang orang ini. Ataupun aku benci orang ini. Kalau Allah benci, Jibril akan bagi tahu dengan penduduk langit, Allah benci orang ini. Akhirnya semua penduduk dunia dan penduduk langit benci orang ini. Kalau Allah cinta, maka Allah bagi tahu juga pada malaikat, Allah bagi tahu juga suruh berzikir dan memberitahunya kepada penduduk langit. Mana lebih ramai orang, penduduk langit ke penduduk dunia? Penduduklah. Siapa penduduk langit? Malaikat-malaikat.
Ini kekuatan penuh. Dia tak ada ruang satu tapak pun. Jadi kalau kita kata, kalau yang tawaf di langit, 7 sekali tawaf, satu pusing 7 kali, keluar balik 75,000. Tak balik dah. Contohnya. Okay? Maka kita nak ingat balik bahawa perjalanan kita sangat panjang dan sangat payah kalau tidak benar-benar mendapat cinta Allah. Maka bulan Ramadan ini bulan yang paling Allah cinta. Kita nak lalu semua ini menggunakan satu daripada tapaknya ialah tapak di bulan Ramadan. Sebab kerana pahalanya ganda. Sebab itu sahabat kata, ya Allah terima ya Allah. Sebab itu jangan lupa setiap kali beribadah, nangislah, ya Allah terima ya Allah. Terima tarawih aku ya Allah. Terima tahajud aku ya Allah. Terima ya Allah. Terima sedekah aku ini ya Allah. Terima kebajikan aku ini. Terima ya Allah. Kerana nak dapat penerimaan dari Allah bukan mudah. Pertama bersih-bersih mesti kerana Allah. Kedua, ikhlas. 4, syukur setinggi-tingginya. Okay, ini kekuatan yang nak dibangun. Macam mana kita nak kata niat betul-betul kerana Allah. Tidak ada sedikit pun yang tersimpan ada niat kerana dunia. Kata yang datang tadi, penceramahnya Dr. Rubiah. Allah, nak pergi jugalah nak jumpa orangnya. Niatnya salah ke betul? Hilang niat. Dia akan jumpa orangnya tapi tak dapat ilmu. Sebab datangnya bukan kerana Allah, tapi datang kerana penceramah. Sebab itu jangan tengok penceramah. Kalau ada majlis, datang je. Kadang-kadang kita pilih-pilih. Sebab itu doktor kami, masjid kita orang ni susah nak dapat penceramah yang gini. Nampak ada? Apa sebab susah? Kononnya begitu dan begini. Maknanya niat bukan datang kerana penceramahnya. Niat datang kerana ilmu dan nak menambah keyakinan. Dapat ilmu banyak tapi keyakinan tidak bertambah sebab kita tak minta. Sebab itu bila tengok peta ini, ya Allah itu aku, banyaknya peta yang aku harus lalu ya Allah. Bagi aku banyak ingat peta ni ya Allah. Okay? Bagi aku banyak kuat untuk berusaha supaya bekal untuk melalui peta ini selesai, dapat ditampung dengan bulan ibadah di bulan Ramadan ini. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Okay? Maka kalau kita kata tadi, kata pertama Allah ilhamkan kita berzikir. Jadi kalau kita mampu berzikir setiap pagi, petang dan bila-bila masa sahaja, bermakna itu sebahagian dari tanda. Zikirnya zikir lidah ke zikir hati? Sekali lagi, zikir mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi hatinya tak ikut, perasaannya tak ikut, pikirannya tak ikut. Sebab itu pegang tasbih depan TV tak jadi apa, pegang tasbih bersembang tak jadi apa, pegang tasbih tapi tengok benda lain tak jadi apa. Kerana itu tasbih bibir, belum sampai ke hati. Setiap yang kamu buat hanya untuk bibir, tak sampai kepada Allah. Okay, sebab itu kita nak bangun balik kekuatan. Kedua, kita katakan, apa tanda Allah sayang kita? Aku akan menahannya, okay, dari lautan murkaku, agar dia tidak terjerumus dalam azab dan siksaku. Artinya kita katakan, kita terlindung dari buat dosa. Teringat nak termasuk, astagfirullahalazim, tadi aku rasa tak cantiknya perasaan, tadi aku rasa nampak ada rasa macam lintasan-lintasan yang tak cantik. Ya Allah sombongnya, ya Allah garangnya. Habis tu. Artinya kita nak bangun balik kekuatan, kita nak bahawa jasad kita ataupun kita kata otak kita, perasaan kita dan hati kita tidak ada sebarang buruk sangka dengan sesiapa, dengan apa kejadian sekalipun. Kerana Allah kata apa? Tidak ada satu kejadian yang berlaku tanpa izin aku. Tapi jangan salah lagi, izin aku itu ada yang Allah izin tapi Allah tidak redha.
Ada yang Allah izin tapi Allah tak berkenan. Ada yang Allah izin tapi aku serah balik pada kamu. Kalau kamu datang ke masjid tadi kerana manusia, maka aku serahkan balik dia kepada manusia. Aku tidak terlibat apa-apa. Aku tak nak komit apa-apa, kata Allah. Ini kekuatan-kekuatan. Maka kalau kita masih sampai umur kita ini masih sempat, masih terdedah, masih nampak tempias-tempias nak buat dosa, kita bimbang Allah sayang aku kedok, aku sayang Allah kedok. Boleh nampak? Itu sebahagian dari tanda. Kemudian kalau kita melihat hadis riwayat Ahmad, sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan paras kita, perawakan kita, tetapi dia melihat kepada hati dan niat kalian. Yang paling nak jaga ialah niat. Paling susah nak jaga adalah niat. Okey, satu itu kita kata satu daripada tanda yang Allah bagi tahu pada Nabi Musa. Okey. Maka kita tengok sikit lagi yang ketiga. Sikit lagi video kita kalau hilang ngantuk sikit. Boleh? Sian, pagi-pagi ngantuk lah. Betul? Orang banyak tadarus. Boleh? Jelas suaranya. Kita akan menjadi tua, sakit dan mati. Jalani hidup ini dengan sabar dan santai. Jangan suka membenang sendiri. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka mengeluh. Jangan suka mencela. Ini nak cari cinta Allah. Hiduplah dengan ceria. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman, saudara, dengan damai. Buanglah jauh-jauh sifat egoisme. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Nikmati semua janda tawa, hargai semua perbedaannya. Percaya kualitas teman kita. Jaga perasaan, tutupi aibnya. Jangan sekali-kali terbesit. Volume ni kalau boleh dibantu sikit lagi. Mana orang tak nikah tadi? Okey. Bahagian daripada warna-warna kehidupan yang nak menandakan kita disayang Allah atau tidak. Ada sahabat yang paling baik atau tidak. Ada orang yang paling banyak kita tolong atau tidak. Ada kita masih simpan busuk hati atau tidak. Ini kekuatan-kekuatan untuk semak diri sendiri. Tak payah semak orang lain. Dia tu memang berdengki, dia tu memang sombong, dia tu tak payah. Okay, kalau kamu rasa nak dicintai Allah, kamu nak merasa dicintai Allah, maka kitalah yang baiki diri kita sendiri. Kitalah yang memilih untuk selamat dan sebagainya. Sebab itu tanda Allah cinta. Dan ada dibekalkan juga beberapa. Diuji dia tak berlebihan, dijadikan faham agama. Kemudian kata-kata Nabi kata apa? Apabila Allah cinta kepada seorang, dia akan diberikan kepahaman tentang agama. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya kalau sekarang kita nak mencari ilmu untuk mendalami agama, tujuannya apa? Untuk baiki diri. Bukan nak tunjuk kita tahu kita pandai dah. Kalau pun ilmu jadi 4 lori tapi tak mampu membaiki diri, tak jadi apa juga. Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan. Tanda orang itu imannya kukuh
berpandu kepada akhlaknya yang murni, berpandu pada akhlaknya secantik-cantik akhlak. Bila kita kata akhlak, matanya melihat bahagia, telinganya mendengar bahagia, cakapnya bahagia, penampilannya bahagia, sumbangannya bahagia, ibadahnya bahagia, bergaul dengan dia jadi bahagia. Ni kekuatan tanda kamu benar-benar ilmu yang kita tuntut membuat kita berubah. Ramadan yang sedang kita lalui ini membasuh kita jadi lebih pemurah, jadi lebih penyayang, jadi lebih lembut, jadi lebih mudah sedekah, jadi lebih senang tolong orang, jadi lebih senang dekat dengan Allah. Ni kekuatan. Maka kita katakan, kalau tadi dikatakan boleh Allah baik dekatkan dengan ilmu, Allah sabarkan dia dalam setiap ujian. Berapa orang diterima apa kita kata di tempat ujian, sabar ke tak sabar? Tanda orang sabar dapat ujian macam mana? Apa tandanya? Ujian sakit gigi pun cukuplah. Ujian sakit perut cukuplah. Alah, kita sakit perut tak? Masuk dalam masuk dalam grup WhatsApp. Maaflah, kita sakit perut. Sabar ke tak sabar orangnya? Kalau kita terus kongsi dengan semua orang, maknanya tak sabar. Kalau kamu ada masalah, kamu diuji Allah, lalu saja ujian tu dulu. Jangan minta sedekah cepat-cepat sangat. Macam mana ya Allah? Letih kita. Maka kita katakan, kalau tanda kita disayang Allah, Allah bagi kita sifat sabar dan redha. Ni kekuatan yang kita nak angkat. Maka itu saja boleh menjejas keimanan kita, sama ada kita benar-benar dekat dengan Allah. Pertama dekat, kedua taat. Syukur yang kita biasa sebut, kita selalu sebut syukur, alhamdulillah. Syukur itu bermakna selagi. Syukur itu diterima Allah sekiranya pertama kita bersyukur dengan mak ayah kita. Kalau kita belum pernah bersyukur dengan kebaikan yang mak ayah kita bagi, syukur kita tertolak oleh Allah. Kedua, kita sudah bersyukur atau tidak dengan orang yang pernah buat baik dengan kita. Ini dua modal besar. Sebab itu kita ada jumpa namanya kemarin nisfu Sya'ban. Betul? Untuk apa nisfu Sya'ban? Untuk dapat ampunan. Nah, dapat ampunan maknanya pertama kamu harus apa? Semua dapat ampunan, semua doa diangkat, semua permohonan diterima kecuali dua. Betul? Dan itu orang yang syirik dan juga yang tersimpan di hatinya rasa tidak mahu memaafkan. Oh, dia tu, I can forgive, I cannot forget. I can forget, but cannot forgive. Oh, jangan. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Maka sekali lagi, orang yang dekat, yang dicintai Allah, syukurnya tinggi, tapi syukur itu menambah taatnya kepada Allah, menambah dekatnya kepada Allah. Kalau syukur itu dibuat berbuih sekalipun, okey, tetapi tidak menambah rasa dekat. Rasa dekat maksudnya apa? Kalau kita dekat dengan orang, kita buat apa? Sebut namanya selalu, tanya selalu, betul? Kongsi macam-macam, betul? Jadi kalau orang yang Allah bagi dekat dengan dia, dia tak cakap dengan orang dulu. Apa-apa pun dia cakap dengan siapa dulu? Cakap dengan Allah dulu. Ya Allah, sikit perut ya Allah. Aku ada kuliah ya Allah, bantu ya Allah. Nampak tak? Maka Allah akan jaga jalan mudah. Itu sebahagian daripada kata-kata dekat. Nak buat apa pun, insya-Allah Allah kata apa ya? Allah kata apa? Rasulullah kata apa? Kita selalu tanya orang kata apa? Ini pun masalah besar yang sedang kita alami, menunjukkan sikap kita tidak berubah dengan lalunya bulan terhebat ini. Okey? Sebab itu sekali lagi kita nak bangun tanda orang yang dibenci Allah pula. Tadi yang kita kata sedikit, yang
Maknanya kita kata orang yang dicinta Allah, orang yang dibekalkan dengan kemahiran atau dibekalkan dengan cinta kepada ilmu, pada agama. Kedua, diberikan kemudahan. Kemudian ketiga, dibagikan sabar dan redha. Dua benda yang sangat mahal harganya, sabar dan redha. Okey, apa makna sabar? Kita tahu sabar, oh sabar lah. Tetapi yang paling sulit nak dapat ialah nak buat. Nak sabar sampai tua tak sabar weh. Betul ke tak? Siapa yang kena gigit nyamuk, lepaskan nyamuk tu, okey ke tak? Nak pukul kan, nak lepas kan? Mesti pukul punya. Betul? Apa sebab? Nak bagi dia lari cepat, nak bagi selesai masalah cepat. Tapi kalau kita lepaskan, Allahu Akbar. Cerita seorang kori. Okay, cerita seorang kori. Ni cerita lah sebagai selingan. Dia kori bawa jalan, mengajar sana, mengajar sini dan sebagainya. Akhirnya satu hari masuk hospital. Ini cerita kawan kepada yang menunggu dia di hospital. Sejuk ke sayang? Bolehlah renggang sikit pintu. Kalau sejuk, sebab kita lapar. Bila kita lapar, makanya temperature cepat kalah. Kekesian nak keluar sejadah tadi. Okey, tak apa. Ceritanya, oleh kerana orang ni popular lah, kemudian sakit. Sakit, akhirnya dia dalam sakit tu. Okey, insyaAllah. Okey dia, terima kasih banyak. Perhatian, tanda kasih sayang, betul? Kerana orang atau kerana Allah? Balik tema. Kalau aku buat ini, aku bagi sedekah ni kerana orang ke kerana Allah? Aku cakap ini kerana orang ke kerana Allah? Aku cakap ini kerana nak senangkan hati dia ke nak sakitkan hati dia? Kita selalu terlepas pandang yang itu. Okay? Jadi kalau pengusi tadi buat kerana semata-mata kerana Allah, itu jadi ibadah. Kalau tidak, dia jadi kebajikan, pertolongan sahaja. Okay. Ketiga, kita kata hidupnya husnul khatimah. Itu orang yang dicinta Allah. Apa maksud hidupnya husnul khatimah? Artinya Allah selamatkan buat untuk dia dapat yang baik-baik sahaja. Betul? Kemudian seperti yang dikatakan sabda Nabi, jika Allah mencintai hambanya, dia akan memaniskannya dengan kebajikan. Bila kita kata memaniskannya dengan kebajikan dan menjelang ajal dapat husnul khatimah, hadis riwayat Al-Hakim. Maknanya kita kata dia dapat hidup yang bukan senang, bukan senang duitnya, senang kemudahannya, tapi senang hati. Kita ni nak cari duit, nak bagi senang hati ke susah hati? Rumah besar, kuncinya pun besar, banyak gate-nya, banyak pintunya. Susah hati ke senang hati nak tinggal ke rumah? Susah hati. Jadi kesenangan yang kita dapat menambah susah hati kita. Pakai gelang sebesar roda basikal, senang hati tak kan nak pergi masjid? Tak boleh, diputus tangan. Betul? Makanya orang husnul khatimah ialah orang yang diberi modal untuk terus hidup, tetapi dia dapat hidup dengan hati yang lapang. Sebab itu dia dapat hadiah mati dalam keadaan husnul khatimah. Okey. Dan dia diberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk mampu berzikir. Ini modal paling besar lah. Sebab itu kita kata zikir boleh merawat sakit, zikir boleh bagi senang hati, zikir boleh bagi umur panjang, zikir boleh dapatkan apa yang dihajat, zikir buat kamu dekat dengan Allah, zikir untuk hilangkan dosa, zikir kamu untuk senang diterima taubat. Ya Allah, banyaknya modal, banyaknya hadiah hanya dengan berzikir. Banyak sikit zikir kita. Zikir kita lepas solat, lepas tu hilang cerita. Masa masak zikir tak? Masa berjalan zikir tak? Masa travel balik kampung zikir tak? Ini yang kita nak angkat. Bahawa kita kata kalau tanpa hidup tanpa cinta Allah ini, kita akan merasa kita senang untuk tidak buat. Bukan senang untuk buat, senang untuk tidak buat. Apa hal tak habis-habis berzikir ni?
Nanti gila isim tahu tak? Wah, ada orang cakap gila isim sebab banyaknya berzikir ya Rabbi. Okey. Maka kita kata orang yang dibenci Allah pula, yang kita kata tak ada cinta Allah tadi. Selain daripada apa yang kita sudah paparkan. Kita nak tengok nombor 7 ya. Nombor 7. Kita tengok satu lagi, last one. Kita berhenti pukul mana pengusi tadi? Pukul berapa? 9.30, 10.30. Wah, tapi tak. Pukul 11. Okey. Dia memang tak boleh kuat lagi dah. This must be foremost in your mind. That when I die, I want to go to Jannah. Bukan itulah This is saya. what life is all about. Wallah. Pertolongan Allah dekat. Because I don't care what you get in this life. Nombor 7. You can become a millionaire. You can get the biggest house. You can have the prettiest wife or handsomest husband or most children or beautiful car. No matter what you get in this life, it's nothing if you go to hell. So right now, every one of you are saying, I want to go to Jannah, I want to go to paradise. When I die, I want Allah subhanahu wa ta'ala to be pleased with me. All of you, I'm sure are saying that. If you're not, you should. Jelas. Oh, okey. One thing is that you're not listening. Yes. There's nothing more important than that. I have 9 children. Imagine God is my witness. If my children become doctors, I'll be very happy. Or scientists, I would be very happy. But I don't want them to become doctors and scientists and lose their deen. I'd rather them to sweep the streets of New York City and die as a Muslim than to become doctor and then die as a disbeliever. I swear by Allah. Want to make me happy as a father? Be a Muslim. Just be a Muslim. Wake up every day. Thank Allah for giving you life. Every breath that you have. Thank Allah for that. Thank Allah for everything that He gave you. He gave you a wife. Then you be thankful for that. There's people who don't have a wife. 2 blocks from the masjid, there's a homeless shelter. People live there. They have no home. You got a home? You don't appreciate your home. It's too small. Thank Allah that you got a room. I've seen people in very bad condition. So be a thankful servant that whatever Allah gives you, but wallahi, I swear by Allah, if I had nothing, had no money, and homeless in a homeless shelter, or living in the street, or living in a park, I have everything because I'm Muslim. And if I can die Muslim, then I'm a happy man. And even though I may have nothing in this life, it doesn't matter. It doesn't matter as long as I have Islam. If I have everything in this world and I have no Islam, I have nothing. You have to think like that. If you know it, you're foolish. Jelas prinsipnya. Apapun yang kita miliki di dunia ini kalau tanpa Allah, tanpa Islam, tanpa prinsip, tanpa kekuatan, tanpa vision, tanpa makna, tanpa nilai. Nilai sebagai orang muslimah apa? Makna jadi muslimah tu apa? 2 benda yang sangat besar. Okey? Sebab itu kita mesti ada visinya. Matlamat saya nak jadi muslim yang macam mana? Nak jadi muslimah yang macam mana? Kemudian apa caranya? Sebab itu bila ditanya siapa yang banyak dosanya, cuba angkat tangan. Siapa yang tak ada dosanya, angkat tangan. Yang tak ada pun tak ada, yang banyak pun tak ada, hebatnya. Siapa yang sikit dosanya? Tak tahulah. Tapi yang jelas siapa banyak dosanya. Oh, angkat semua. Ini tak ada, tak angkat. Oh, hebat. Layaklah untuk memikirkan dapat jannah. Artinya kita tak tahu diri kita di mana. You don't know the nilai diri. Nilai diri kita ni di mata Allah besar ke kecil?
Sebab itu selagi kita lawan Allah, nilainya rendah. Adalah segala. Sebab kita kata ada orang besar, ada kaya, ada segala benda. Okey? Tapi tak ada Islam. Kosong tong-tong. Faham tak dapat? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka disebabkan itu kita katakan, orang yang kita takut jadi orang yang menjadi orang yang dibenci Allah. Okay, jadi orang yang dibenci Allah secara kita sedar ataupun kita tak sedar. Kita rasa macam Allah sayang kita, tapi sebenarnya Allah tak sayang kita. Ini yang kita paling takut. Kita rasa kita masih orang Islam, tapi sebenarnya dah lama gugur Islam. Okay? Yang sangat-sangat kita takut. Sebab itu kekuatan-kekuatan kita bukan saja kena tahu apa yang Allah suka, tapi juga tahu apa yang Allah tak suka. Kita belajar apa yang Allah mahu, tapi tak belajar apa yang Allah benci. Apa yang paling Allah benci di dunia? Angkat tangan. Cik, angkat tangan. Apa perkara yang paling Allah benci? Satu, pastinya syirik. Betul? Jadi kita takut ke tak takut dengan syirik? Cuba kita tanya. Cuba tepuk dada ni. Aku takut ke tak takut dengan syirik? Kita tak rasa apa pun. Kita pergi bomo sana, pergi jampi sana, jampi sini. Kita tak rasa apa. Kita tak rasa dia itu musuh. Betul ke tidak? Itu kau punya hal. Kau tanggunglah. Kau jawablah depan Allah besok. Allah musuh orang syirik. Kenapa kita tak musuh orang syirik? Sebab kita tak belajar apa yang Allah benci. Apa lagi yang Allah benci? Tembak aja lah mengantuk. Tapi kita tanya, doktor cakap je. Buang masa lah tanya-tanya. Kami bukan nak jawab pun. Betul ke tidak? Kedua yang paling Allah benci ialah munafik. Di kalangan kita sekarang ini, munafik ada 4 lori. Okey? Ada munafik amal, ada munafik perangai, ada amal atau perangai, ada munafik i'tiqad. Tapi dua-dua ni Allah benci. Kita pegang munafik yang Nabi kata. Apa ciri munafik yang Nabi cakap? Pertama kalau bercakap, bohong. Kita sebahagia tak dengar orang bohong? Kita takut dengan orang bohong. Kita benci tak dengan orang bohong? Kalau kamu tak benci dengan orang bohong, bermakna kamu benci Allah. Allah benci dia. Sebab itu kena bantu dia, jangan bohong. Jangan bohong, kerana bila kamu berkawan dengan orang bohong, kamu berkawan dengan musuhnya Allah. Sama juga kenapa munafik berlambat-lambat di Malaysia. Okey? Kita tak pernah benci orang munafik. Sama jugalah kita bercakap pasal ini buat bab lain. Kita ambil munafik je. Okay. Kita rasa bohong tu normal ya. Dosa dia lah. Jangan. Kalau bercakap dia bohong, kalau amanah dia pecah, kalau janji dia mungkin itu baru amalnya. Orang yang punya karakter begini, akidah tak cabut. Tapi kalau etikad, cabut semua. Pakai macam kita, solat macam kita, masuk masjid macam kita. Tapi dia dibenci Allah. Dia dimurkai Allah. Kita tak sikit pun tak tanya, sikit pun tak takut, sikit pun tak heran. Boleh nampak? Di luarnya macam sayang agama, di dalamnya benci sebenci-bencinya dengan Islam, sebenci-bencinya dengan Al-Quran, sebenci-bencinya dengan banyak benda yang Allah bagi. Ni sebab kita, apa sebab kita tak takut? Kita tak takut pak anak kita bohong tu, tak tahu dia membawa kepada benda yang Allah benci. Suami bohong berapa banyak? 4 lori bohong. Apa sebab? Kita tak kisah. Engkau nak bohong-bohong, nasiblah, engkau lah punya dosa. Tapi kita lupa dia tercerai dari Allah. Allah benci orang bohong. Allah benci orang mungkir janji. Allah benci orang tak amanah. Betul tak? Kita benci tak? Dah terbukti pecah amanah. Tatang kulu-kili lagi. Bermakna kita menantang musuhnya Allah. Ingat ada keberkahan tak? Minta ampun, minta maaf lah. Kalau kita berkawan dengan orang yang dibenci Allah, agak-agak Allah bagi redha tak agak-agak? Kita tetap sanjung dia macam tak ada apa-apa. Dia tu rasuah, dia tu amat. Dia macam mana tu? Dosa dia, lantak dia lah. Tu dia dengan Tuhan.
Kita berkawan dengan musuhnya Allah. Boleh nampak? Ini contoh-contoh. Itu apa yang Allah benci. Ada banyak lagi sebenarnya kalau kita buat tajuk lain nanti insya-Allah. Tak kata hari ini kita nak bercakap tentang apa tanda-tandanya yang Allah benci orang. Okey, secara tadi dah kita dah sebut 2 3. Kemudian kita lihat tanda yang paling jelas ialah dia lupa, malas. Okey, lupa, malas untuk berzikir dengan Allah. Zikir ni leceh baik, dengan muzik lagi baik. Okey, tidak akan menyebut nama Allah, tidak akan gembira dengan menyebut nama Allah. Okey. Kemudian kita kata dia syirik kepada Allah. Senang sangat syirik. Artinya menduakan Allah, memberi kekuasaan kepada benda yang bukan Allah. Ini kekuatan secara khusus. Okay. Ini kekuatan-kekuatan yang dah kita angkat. Ketiga, hidupnya senang lenang. Orang yang Allah benci. Bukan semua orang senang untuk Allah bahagia. Allah kata apa? Kalau aku benci seseorang, aku bagi dia segala kemewahan. Untuk dia makin jauh dengan Allah. Akhirnya mati dalam keadaan tiba-tiba. Ni yang kita paling takut. Kalau yang kita ada ni syukurlah dulu. Kerana bila Allah tambah kemudahan dalam hidup dia. Bermakna Allah nak bagi dia lagi jauh. Dan akhirnya tergelincir. Datangnya maut tanpa sempat dia bertaubat. Kemudian kita kata orang yang kita kata hadis Tirmizi. Kemudian kita kata seterusnya kita kata orang yang paling dibenci Allah, orang yang melakukan banyak maksiat tanpa henti, tanpa taubat. Tanpa henti, tanpa taubat. Maksiat kita kata maksiat tu apa kak? Yang besar je, yang kena cangkuk kat hotel je dah. Semua yang Allah larang itu termasuk maksiat. Semua tu dosa. Betul ke tidak? Tapi kita kadang-kadang kita yang solat, kita yang zikir, kita juga yang buat maksiat lidah, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, maksiat tangan. Betul? Ni yang menyebabkan akhirnya kita tak berubah. Kita macam ni je lah. Puasa dah 20 tahun, dah 30 tahun, tapi tak mengubah apa-apa. Kita dah tengah jumpa Ramadan ni, tapi tak mengubah apa-apa. Yang kedekut tak kedekut. Ataupun dia pemurah di bulan Ramadan, puasa 11 bulan. Tak lagi bersedekah. Pun ada juga. Seolah-olah anak yatim makannya bulan Ramadannya. Orang susah makannya bulan Ramadannya. Bulan lain dia puasa sepanjangnya. Sebab tidak ada lagi tabung-tabung yang ditadahkan. Kemudian kita kata pertama dia buat maksiat tanpa rasa malu, tanpa rasa segan, tanpa rasa ragu-ragu. Sebab itu di Malaysia orang buat maksiat tak rasa apa. Tak nampak malu apa, tak ada cerita minta maaf apa. Maka generasi kita membesar dalam keadaan orang yang terlibat dengan maksiat. Tak kira lah maksiat besar ke kecil ke, rata negara ke, rata dia ke, tapi dia sudah menjadikan agama sebagai alat permainan. Ni yang kita paling takut. Kemudian kita kata dia tidak merasa sikit pun ragu-ragu ataupun tidak merasa sedikit pun menyesal kalau dia terlibat dalam kerosakan. Dia merosakkan akidah ke, dia merosakkan amalan ke, dia merosakkan adab ke, dia merosakkan sistem ke, dia merosakkan gaya hidup ke, dia merosakkan keyakinan bertuhan ke, dia tak rasa apa-apa. Okay? Ini kekuatan-kekuatan yang sudah dilekat oleh Allah. Maka perkara mungkar yang dan juga perkara-perkara yang dilarang-dilarang itu tidak jadi kudis kat dia. Ambil orang punya biasa lah tu. Rompak orang punya biasa lah tu. Okay? Kalau tidur mana boleh kaya, betul? Ini contoh-contoh yang kita nak angkat. Kemudian kita kata orangnya yang paling jelas, yang menjadi musuh Allah, yang dibenci Allah, ialah orang yang di hatinya, di matanya, di lidahnya, dalam penampilannya sombong. Sombong tak cium bau syurga yang. Apa makna sombong? Rasa dia lebih tinggi sikit dari orang lain. Dia lebih hebat sikit dari orang lain. Dia pandang orang lain rendah, dia tinggi. Dia rasa dia lebih pandai daripada orang
Jangan. Kita bukan sombong hang-hang je. Sombong matanya. Kau tengok orang. Kita rasa tak orang tengok kita kalau dia sombong? Rasa, oi pandang aku atas bawah nampak. Contoh. Kalau ayat yang sombong, perkataan yang sombong, ditegur kita macam mana? Kita rasa ditegur sombong. Oi, lama tak nampak. Hari ni baru nampak. Wah, bunyi macam gurau. Tapi sakit tak? Sakit. Telinganya sombong, nak dengar yang buruk-buruk saja, yang tak cantik-cantik tak nak dengar. Duduk yang sombong. Jangan main-main. Badan tak gerak, kepala je gerak. Berjalan yang sombong. Sebab itu Allah kata sombong itu ada dalam setiap urat kamu. Ada dalam setiap perangai kamu. Ada dalam setiap anggota kamu. Okey, sebab itu kalau awak cepat. Sombong jarinya. Sombong duduknya, sombong berdirinya, sombong berjalannya, sombong bawa dirinya. Itu baru sombong luaran ni. Boleh nampak? Kau nak bagi orang tengok dia nak raya besok. Ramai orang sombong bagi hadiah pada anak yatim. Pegang anak yatim bunduk. Cuba perhati. Ni biasanya dia jemputlah untuk bersembang sikit dengan anak yatim. Gambar orang besarnya datang lah. Anak yatim diwakil lah. Betul? Allah. Dia macam memberi. Tapi memberinya sombong. Allah akbar. Gosoklah sikit. Tepuklah sikit ke rasa. Tapi sekarang tak boleh pula. Covid-nya memang. Dulu tak ada Covid pun. Betul? Tapi masih boleh lagi. Boleh tak lagi tak sombong? Walaupun tak sentuh. Jangan main. Ni Covid ni tak boleh sentuh. Aduh, macam postman letak letterbox. Surat kat letterbox je bagi kat orang. Maka sombong artinya sombong kerana hartanya, sombong kerana pangkatnya, sombong kerana namanya, sombong kerana kayanya, sombong kerana cantiknya. Ada tak orang cantik sombong? Ya memang. Bukan orang kaya je sombong. Ada sombong orang pandainya. Dia rasa dia pandai. Kamu dijemput untuk diuji Allah. Kamu tahu tak apa yang kamu cakap? Kamu buat tak apa yang kamu cakap? Kamu buat tak? Kamu tampilkan tidak kesaksian yang kamu ceritakan? Kalau kamu bercakap pasal sombong, tapi kau sendiri sombong, tahu? Ini masalah besar kita. Itu yang sebabnya sombong menjadi modal nombor 1 untuk tak cium bau syurga. Sebab itu anak-anak dinasihat. Jadi nasihat. Redha mana yang kita nak cari dulu? Kita nak cari redha siapa? Redha Allah ada dalam redhanya ibu bapa. Ini yang kita nak pegang. Kita lupa nak cari redha Allah, tapi tak dapat redha ibu bapa. Kita pernah remaja, kita pernah beragam, kita pernah sombong, kita pernah marah mak kita pernah lawan mak kita pernah kasar dengan mak kita. Pernah tak kita maaf dengan sepenuh hati? Kalau hujung cari mak maaf ya, mak dah maafkan dah. Luka orang tua ada banyak standardnya, ada banyak tahap. Okey. Kalau ambil satu kes yang dia kata anak seorang anak yang masa remajanya dia kata maknya bodoh. Hanya sebab basuhkan seluar jin dia terkena Clorox. Jadi ada tumpuk-tumpuk sikit. Orang tua bodoh ni. Rupanya mak dia simpan sampai ke hati yang paling dalam. Okey, bila anak tu dah besar, dah ada family semuanya, dah senang hidupnya, sekali lagi dia merasa hidup ini tidak cukup isi dalam. Maknanya masih belum jumpa damai tenang, belum jumpa namanya damai dan sebagainya. Dia pun merujuklah kepada guru-gurunya. Okay. Kalau ini terjadi kerana kamu belum dapat ampunan sepenuhnya dari mak ayah kamu.
Jadi kalau sibuk cari redha Allah tapi tak jumpa redha manusia, tak jumpa redanya ibu bapa, sakit. Bila mak ayah tak redha kita, kamu jatuh sebagai anak durhaka. Anak durhaka Allah tak ada ibadahnya. Anak durhaka Allah tak terima ibadahnya. Anak durhaka tak cium bau syurga. Anak durhaka tak dapat ampunan kecuali bertaubat dan dapat ampunan dari mak ayah. Okey, sebab itu kekuatan yang nak dibangun ialah balik cari mak ayah. Jadikan mak ayah kamu sebagai raja dan ratu. Jadikan mak ayah kamu sebagai orang yang paling bahagia bersama kamu. Jadikan apa yang kita ada. Apa yang terjadi pada anak tadi, akhirnya dia balik. Dia dah sudah punya anak juga. Anaknya pun tak tahu dengan dia. Dia balik jumpa mak dia. Dia salam minta maaf dengan mak dia, tapi tak bukan ulur tangan je. Dia duduk bersila di bawah. Dia nak cium kaki mak dia. Maknya kata apa? Aku dah maafkan semua. Tapi sekarang baru saya sedar, dia kata, mak memang maafkan saya, tapi ada satu kesalahan yang saya ingat besar kemungkinan mak tak maafkan. Dia pun cerita, masih tu remaja kan, cakap tak sedap kita je. Bila anaknya sebut kesalahan itu, memang benar. Yang itu mak memang luka sangat-sangat dan mak tak akan maafkan. Allahu Akbar. Wahai mak-mak dengan dendam banyak dengan anak. Dan kita masa remaja macam-macam. Jadi tolong sujud, duduk dengan mak, tanya mak kita ni, tengok balik apa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dengan mak ayah kita. Mak senang je, maafkan aja. Tapi ada di lipatan hatinya kesalahan yang dia sangat-sangat luka. Dan kalau itu tak selesai, kita tak jumpa namanya tenang, tak jumpa namanya selamat. Sebab itu sekali lagi jadikan mak ayah kita raja dan permaisuri. Jadikan mak ayah kita dapat layanan terbaik dari kita. Jadikan dia orang pertama yang mendapat apa yang namanya bahagia dari kita. Jadikan dia orang yang paling pertama dapat gaji kita. Jadikan dia orang kita jadi pelawat pertama untuk sakitnya. Kitalah nama yang meniti di bibirnya ketika dia bahagia atau ketika dia sakit. Mampu atau tidak? Kalau kita belum mampu, tak mampu buat kita bimbang, kita belum dapat redanya ibu ayah. Sebab itu perkahwinan sangat banyak, perkahwinan yang sangat menderita. Ada setahun kahwin, 2 tahun kahwin, 3 tahun kahwin. Mi kalau dia datang kaunseling, Mi akan tanya, hubungan kamu dengan mak ayah macam mana? Rata-rata 99.9 rumah tangga yang bergejolak, rumah tangga yang kelang kabut, rumah tangga yang tidak berkah adalah rumah tangga yang anak-anaknya, suami ke isteri ke, yang tak dapat redha orang tua. Ada kahwin sendiri-sendiri. Ada semalam seorang datang, dia kahwin tanpa restu mak ayah, kahwinnya di luar negara. Sampai hari ini sengsara setengah mati. Sengsara, bukan susah, sengsara. Sengsara faham tak? Sakit, macam-macam sakit, tapi doktor kata tak sakit. Bekerja sini sekejap pecah, tengah-tengah lari, sini kena buang, kena sini. Ya Allah ya Tuhan. Ini satu. Bila semak balik, bagaimana hubungan awak dengan keluarga? Saya duduk di luar negara 18 tahun. Tak balik-balik, bermakna 18 tahun dia tak jumpa mak ayah. Boleh nampak? Apalagi nak cium tangan mak ayah. Apalagi berkahwin, menikah tanpa restu mak ayah. Okay. Akhirnya suaminya diminta balik oleh ibunya, dan ibunya nikahkan suaminya dengan orang lain. Sengsara tak kita? Ini sebahagian daripada senario. Sebab itu saya mohon pada kita semua, kita yang jadi anak dan kita yang jadi mak, sudah atau tidak kita benar-benar dapat dimaafkan oleh mak-mak kita? Sudah atau tidak kita menyenangkan hati mak ayah? Kalau tidak dengan harta, kalau tidak dengan kemudahan, kita
mudahkan hidupnya dengan doa kita, dengan doa kita, dengan layanan kita dan sebagainya. Kerana ini modal untuk kita tidak dibenci Allah. Kita simpan 10 minit. Kalau ada persoalan dan kita sambung sikit je lagi. Okay? Orang yang dia benci Allah, Allah bagi kemewahan, bagi kesenangan, bagi macam-macam. Tapi Allah bagi juga ujian yang berat-berat. Ada ujian pada perkahwinan, ada ujian pada anak, ada ujian pada pekerjaan, ada ujian pada mak tua, ada ujian pada suami, ada ujian daripada dari segala sudut. Mi pernah didatangi seorang pakar surgery. Mungkin dah pernah cerita agaknya. Sebab kaunselor dia tak boleh sebut nama tapi boleh sebut kes. Sudah jelah dia pakar yang sangat hebat. Jadi rujukan seluruh Malaysia dan seluruh Asia. Gajinya ratus ribu. Tapi sudah kahwin 5 kali. Dan 5 kali tidak bahagia, 5 kali bercerai. Rasa-rasa normal ke tak normal? Orangnya handsome amat. Kalau dari segi handsome, nombor 1 handsome. Kalau dari segi kaya, nombor 1 kaya. Kau nampak muka baik, sangat baik. Agak-agak apa sebab perkahwinannya tidak berselesai? Doktor, saya nak tanya satu soalan je. Kenapa orang perempuan tak boleh sayang saya? Masya Allah. Siapa patut sayang siapa? Dia nak orang perempuan sayang dia, bukan dia sayang orang perempuan. Sebab itu bila isteri dia minta cerai, ketapeng. Nampak tak? Rupa-rupanya dia ada 12 adik-beradik. Tak baik dengan seorang pun. Dan dia sudah bertahun-tahun tidak balik jumpa keluarga, jumpa mak ayah. Duit dia hantar melalui bank. Sikit je kalau pada kita lah, sikit je salahnya. Tapi tak jumpa mak ayah adalah kesalahan paling besar. Allah cabut semua rasa damai di hatinya. Okey. Dan yang kedua, dia tak merasa kepakaran dia itu, kehebatan dia itu adalah hadiah dari Allah. Saya dulu genius. Saya lompat-lompat kelas. Saya ambil SPM umur 15. Saya pergi luar negara umur 17. Saya balik jadi itu, jadi ini umur muda-muda. Allahu Akbar. Bila tak dapat sentuhan sebagai hamba Allah, dia juga tidak akan ke mana walaupun duduk atas duit. Sebab itu Firman kata, Tuhan kamu di mana? Allah kamu di mana? Kasih sayang kamu di mana? Jadi nombor 1, balik jumpa mak ayah. Tolong minta maaf, duit tak cukup. Mak ayah tak nak duit kamu. Kamu ada 12 adik-beradik, kenapa tak baik? Mereka tak baik dengan saya ke saya tak baik dengan mereka? Agak-agak. Siapa tak baik dengan siapa? Dua-dua tak baik. Mula dengan awak. Maka kita nak bangun balik supaya balik jumpa Allah, balik jumpa keluarga. Sebab ni katalah redha Allah di dalam redanya orang tua. Kalau orang tua kamu tak pernah bahagia dengan apa yang kamu lakukan pada mereka, mana mungkin kamu bahagia? Okey, sebab itu dia kata saya cerai tak ada rasa apa-apa. Wah, dia buat orang perempuan macam baju Okey, mereka lah patut sayang kita. Ya Rabbi, kamulah pembekal kata sayang, bukan budak perempuan. Contoh. Ini antara pikiran-pikiran salah. Walaupun berjaya dalam hidup secara fizikal, secara fiziknya, secara mikirannya berjaya, tapi hati kosong sekosong-kosong pun kosong juga. Okey. Kemudian kita katakan terus itu jadi sombong, takabur. Okey, yang ketiga kita kata orang yang menentang ajaran Islam paling Allah benci. Menentang secara amali, menentang secara pemikiran, menentang secara perbuatan, menentang secara sedar atau menentang cara tak sedar. Kita banyak fahaman-faham di Malaysia yang banyak-banyak menarik banyak perhatian sehingga kita terlupa kita akan terceceh terlepas daripada Islam yang sebenar. Okey, terutamanya munafik. Letih kita. Sangat letih. Okey, yang di luar nampak Islam, dalamnya bukan Islam. Ini yang anak kita sudah jadi free thinker dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan sebagai tanda-tanda bahawa Allah sangat, kita katakan,
sangat berhati-hati. Kalau sekadar menjaga apa yang Allah suka, kita sudah tahu sangat. Tapi kita tak mampu nak mendalami apa yang Allah benci, bermakna kita masih gagal untuk dapat cintanya Allah. Maka bangun balik, cinta tanpa Allah, hidup tanpa cinta Allah tidak ada maknanya apa-apa, kosong sekosong-kosongnya. Jadi aku tanpa cintamu tidak layak jadi manusia, tidak layak jadi hamba Allah, tidak layak jadi calon syurga. Mudah-mudahan sedikit yang kita kupaskan akan membantu untuk kita merasa balik, menikmati apa yang Allah bagi pada kita dan mensyukurinya, supaya kita benar-benar merasa bahawa akulah manusia paling bertuah, dapat dipilih di bulan Ramadan, dapat ampunan, dapat kesedaran. Okey, kami bagi 5 minit untuk soal jawab kalau ada. Waalaikumsalam. Ada mikrofon disediakan. Ada? Yang dekat-dekat tak? Ya silakan. Sana yang duduk atas kerusi. Okey. Kau tak boleh jawab, saya hutang. Jawab dengan WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita soal itu, kalau kita selalu semayang campurkan dosa kita kan, walaupun nak tak ada minta ampun dia lah, walaupun cakap kadang-kadang hati terasa tak ada kadang-kadang, tapi kita semayang waktu kita doa ampunkan dosa-dosa dia, ampun boleh hilangkan dosa-dosa dia. Boleh hilangkan doa. Okey. Pertama, dia sedar tak dia ada dosa? Kita kalau boleh bukan saja nak dia dapat ampunan, tapi kita nak dia rasa dia dapat ampunan. Dia rasa. Sebab itu selepas setiap ibadah kita, ya Allah ya Tuhanku, terima taubatku ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, terima ibadahku ini ya Allah. Terima Ramadanku ini ya Allah. Kita minta, kita bagi, memang kita bagi. Tetapi kesannya tak sama dengan orang yang minta. Kita bagi pada orang yang minta lebih mahal daripada bagi pada orang yang tak minta. Sebab itu pesan bagi nasihat pada yang minta nasihat, kesannya lebih besar. Sebab dia tak tahu. Kalau dia tak belajar, dia tak tahu, dia sudah melukakan. Jadi luka memang boleh jahit sendiri, tapi tak sama dengan kalau orang tu datang bagi ubat. Okey? Maknanya kita nak dia belajar minta maaf tu. Minta maaf banyak. Kita nak dia merasa dia bersalah. Sebab dia bukan saja perlu minta dengan kita, dia perlu minta kat atas. Kalau dia tak, dia minta dengan kita, rasa-rasa dia minta tak ke Allah. Dia ulang lagi tak? Mak memang maafkan. Tak ada mak yang tak maafkan anak. Tetapi anak sedar tak dia itu bersalah. Yang jadi masalah, kesalahan itu terulang pada orang lain. Kita mak dia memang kita maafkan. Tapi mak betul? Maaf tak? Suami maaf tak? Dia belum tahu. Maknanya setiap yang bersalah harus diajar untuk minta maaf. Dan minta maafnya sungguh-sungguh, bukan unjung jari maaf kosong-kosong raya ni. Ini nak jumpa Ramadan ni, maaf yang paling mahal. Bukan sehabis Ramadan. Sebab bulan ini bulan Allah terima ampunan dan Allah bagi semua. Kosong salah. Kalau dia minta bulan ini. Tapi kita tak ajar dia bila masa yang terbaik minta. Sebab itu ni Syaban Allah bagi clear kat kita. Aku ampun semua, kata Allah. Aku bagi semua ampunan pada yang minta. Sebab Allah nak kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan yang kita memang high class. Bersih hati, bersih jiwa, bersih jasad. Kalau Puan ampunkan dia, tapi dia tak tahu pun yang kita ampunkan dia, maka dia tak rasa apa-apa. Ampunan tu harganya kecil. Kita harap Allah ampunlah. Kita harap Allah ampun sebab
apa yang anak buat, mak buat pada anak, biasanya Allah kira baik, tak ada hijab. Tapi kalau anak tak sedar diri juga, letih juga. Okay? Sebab itu jangan hanya kerana tak nak dia kecil hati, kita kena bagi tahu mak sedih. Katalah yang buat A pergi cerita kat B lah kalau ada anak banyak sikit. Kata anak nombor 1 lukakan kita, cari anak nombor 2 cerita sikit. Cerita, cari ke anak nombor 3 cerita sikit. Bila kita cerita, luka tu makin lama makin sembuh. Kalau tak cerita, letih weh. Oh, nanti dia kata pula kakak dia macam ni. Tak apalah, antara mereka terpulang mereka lah macam mana. Okay? Tapi kita kena cerita, kita keluarkan sedih tu. Kata dia nanti kita orang tua esok, dia tak nak jumpa orang. Jumpa murung. Jumpa penyakit, tak nak keluar. Oh, ini banyak jumpa orang tua yang orang tua murung sebab dia dah simpan salah yang paling banyak, dia dah simpan luka yang paling banyak. Akhirnya tak ada space dah, tak ada ruang lagi nak jadi bahagia. Okay. Sebab itu semua orang tua di rumah orang tua mukanya sedih, kerana sudah menyimpan luka berpuluh tahun. Puan akan simpan benda tu, kecuali kalau dia minta maaf, tanggal. Sebab itu penting dia minta maaf tu. Maaf Allah tu lain cerita. Okay? Takut dia dapat, puan dapat maaf, tapi dia tak dapat maaf dari Allah. Dari puan dapat, dari Allahnya belum tahu. Okay? Sebab itu kita kata, saya minta maaf dengan you ya, okey, kosong-kosong, okey. Okey, dengan you selesai. Tapi dengan Allah, selesai ke tak? Okay? Sebab itu orang minta maaf, dia recycle, dia jadi baik balik, correction, pembetulan. Sama juga suami isteri, tanda minta ke suami paling susah nak minta maaf kan. Saya dah maafkan dah. Kita maafkan dia, Allah tak boleh maafkan dia. Dosa dia tetap dosa. Dosa anak buat kita tetap dosa. Okay, tetap dosa. Itu dosa pada dia lah. Dia buat kita, dia berdosa. Puan nak ampunkan yang mana? Nak ampunkan kesalahan dia ke nak ampunkan orangnya je? Kita tak ada. Manusia dengan manusia betul minta ampun, tapi dengan Allah kita tak tahu. Sebab itu bila banyak lukakan nanti mak ayah susah hidup. Susah. Sangat susah hidupnya. Walaupun kita kata kita dah ampun, tapi Allah belum tahu terima ke tak terima. Sebab itu bila susah ingat balik mak. Mak doakan saya, mak doakan saya. Macam tu. Okay? Harapnya dapat sedikit kekuatan. Boleh ampun untuk kita lega, tapi kita tengok dia lega tak? Kita jumpa dia lega tak? Kita kalau pergi jalan-jalan nak singgah rumah dia tak? Kau nak tidur tak itu berapa malam rumah dia? Min ada anaknya duduk di Putrajaya 3 orang. Doktor, saya sedih. Mak saya duduk Kedah. Dia pergi rumah abang saya, dia lintas. Rumah saya dia lintas. Rumah kakak tak singgah. Apa sebab tak singgah? Saya ajak makan tak singgah. Saya kata ini ada dosa lama. Dosa lama yang kamu buat kat mak kamu, yang mak kamu tak cerita apa-apa. Kenapa ayah mak boleh singgah rumah abang, tak nak singgah rumah adik, tak nak singgah rumah kakak? Kalau pakai otak, bersabar tak? Tahu-tahu dah balik, mak dah balik dah. Aduh, hancur hati anak. Saya kata minta maaf banyak, kamu hancur hati mak kamu dulu. Kamu tak minta maaf, saya terus terang dengan dia. Maka terbuku hati itu kekal. Ramai. Sebab itu yang orang yang memilih duduk di rumah orang tua, kerana luka terlalu banyak dengan anak. Dia tak tengok muka anak dah. Sayangnya tercabut, hormatnya hilang. Oh, bahaya. Okay, jadi semua mak-mak ni, jangan biar anak buat salah tanpa minta maaf. Okay, latihlah untuk minta maaf. Okay, ada soalan lain? Waalaikumsalam. Ya saya. Mak ayahnya masih hidup ke? Masih hidup. Okey. Kalau dah meninggal, sedekah tu tali yang paling hebat. Sedekahlah apa pun, paling sikit sedekah Fatihah, sedekah doa. Itu sedekahnya. Tapi kalau masih hidup, the best to serve them. Bagi khidmat depa.
Khidmat kat depa. Sedekah tu sedekah kalau dah tak ada. Kalau ada, bagi mereka yang terbaik. Kalau baju raya kita harganya 100, baju mak 150. Kalau kuih raya kita harganya 50, kuih dia mesti harganya 80. Tapi kita selalu kata apa? Baju kita lebih mahal daripada baju mak. Alah, dia orang tua kan, pakai yang mana pun. Nampak tak? Maka kekuatan pertama, tolong bagi kemudahan dari segi tempat tinggal, kemudahan dari segi makan minum, kemudahan dari segi khidmat kesihatan, kemudahan dari segi untuk dia bergerak keluar gilir, dia nak pergi mana, dan kemudahan untuk dia mobile. Ada orang bawa ke Grab, dulu tak ada Grab kan, dah ada Grab kan. Mak nak pergi mana panggil Grab je, siap je lah. Bagilah info canggih-canggih sikit, boleh video call. Contoh. Artinya we serve them right. Kita bagi khidmat yang terbaik untuk mereka supaya dia senang hati. Jadikan diri kita nama yang paling banyak meniti di bibirnya. InsyaAllah tu calon syurga. Sakit ke susah ke apa, first person is this. Itu kekuatan. Memang kita kadang-kadang adik-beradik lain sakit perut juga. Anak kesayangan. Oh, letih gitu. Okey, maknanya kalau belum meninggal. Kalau dah meninggal tu sedekah tu boleh. Ambil itu selalu salah satu cara. Tapi terbaik, makanan terbaik, tempat terbaik, khidmat terbaik, kesihatan yang terbaik, mobility yang terbaik. Mobility maknanya dia boleh bergerak ke mana dia nak. Artinya kita kata kita membagi khidmat yang terbaik lah. Khidmat, bukan doa, bukan sedekah. Khidmat tu nombor satu yang Allah terima. Yang Allah kira sebagai tanda dia sangat sayang dengan ibu ayahnya. Okey, insya-Allah. Sebab itu kadang-kadang tanda anak tu disayangi, mak akan senang duduk rumah dia. Jangan terus mak tak payah balik ni, duduk sini. Dah. Duduk asal lagi mak mau. Tapi jaga juga lah rumah kampung dia. Contoh gitu. Yang biar keput-keput, mak tak payah balik, rumah dah keput dah. Kerana roh orang tua tu ada pada semangat hidup orang tua tu ada di rumah dia. Tu sebab orang Melayu kata tempat jatuh lagi di kenang dengan pula tempat bermain. Okey, ramai orang paksa maknya untuk tinggalkan rumah. Kalau mak masih boleh bergerak, mak masih hidup boleh duduk sendiri, mak masih mobility, artinya pergerakannya mudah. Ada tempat dia, kalau sakit ada orang yang nak hantar dia ke hospital, kalau nak beli barang ada orang teman pergi pasar. Bagilah dia duduk dulu kan selesa yang dia nak. Sampai dia letih barulah. Aku dah tak boleh berjalan esok, pergilah rumah komen katanya. Itu kalau orang mak kita lah. Okey, boleh. InsyaAllah. Dan latih anak kita hormat dan sayang mak kita. Ramai sekarang cucu sangat tak rapat dengan nenek. I do feel missing lah. Ada kawan nak raya, masa meninggal, jom kita balik kampung, nenek meninggal. Saya tak rasa kehilangan nenek. I don't feel missing her. Okay, hari raya nak apa kita kata nak lawat kubur, I don't feel having a grandmother. Nangis maknya mengadu. Mak macam mana terlepas? Bila anak tak pernah tidur dengan neneknya, anak tak pernah bersama dengan neneknya, anak tak pernah jalan-jalan dengan neneknya, anak jangan renggang dengan neneknya. Jadi neneknya tak suka duduk rumah. Yang neneknya, yang cucunya tak rapat. Okey. Sebab itu nenek tak nak suka, tak lama duduk rumah kita. Sebab nenek cucu buat tak tahu Okey, insya-Allah mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan hari ini diterima Allah sebagai ibadah dan diberi kekuatan. Okey. Dengan apa yang kita bincangkan, walaupun mungkin sebagai ini dapat membantu kita lebih dekat dengan Allah dan jauh ke kita daripada apa yang dibenci Allah. Jadi sekali lagi, kalau tak ada apa-apa lagi dah, kita pun dah pukul 11, maka menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf. Anda kata dia tak kena di mata dan di hati, yang cantik hadiah dari anda yang cantik daripada kelemahan kami sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan yuafi ni'amahu yukafi'u mazina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Baik. Ya Allah, kami panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya karena bila kami berada di bulan terbaikmu ini, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, jadikanlah amalan kami amalan terbaik untuk kami persembahkan kepadamu, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk terus menjadikan dan menjalani ibadah yang terbaik untuk di bulan terbaikmu ini, dan seterusnya di 11 bulan yang akan datang. Ya Allah, angkat kekuatan-kekuatan kami. Ya Allah, terima semua ibadah kami, terima semua amal kami, terima semua tarawih kami, terima semua doa-doa kami. Ya Allah, karena tidak ada yang menerima doa, yang mengabulkan doa selain-Mu. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, kami malu menghadap-Mu dalam keadaan berdosa. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, didiklah hati kami. Ya Allah, agar kami mampu memaafkan semua orang, membuang semua dendam dan rasa tidak cacat selesa di hati kami dengan hamba-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai-Mu dan mencintai hamba-hamba-Mu. Ya Allah, dalam keadaan ikhlas, jujur dan semata-mata kerana-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi segala rezeki yang kami sedekahkan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, terima sedekah kami sebagai ibadah yang Engkau redai. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami yang masih ada 19 hari lagi. Ya Allah, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami perlindungan untuk terus berjuang untuk meraih apa yang Kau sediakan di bulan Ramadan ini. Ya Allah, andai kata ini Ramadan terakhir kami. Ya Allah, jadikanlah dia ini amalan terbaik. Ya Allah, Ramadan terbaik, Ramadan dapat ampunan, dapat maghfirah, bertemu Lailatul Qadar dan akhirnya sudah layak untuk mengetuk pintu Ar-Rayyan sebagai tanda hadiah dari-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak cucu kami. Ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa sekian muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dengan ampunan ini akan memudahkan lagi kami menjalankan ibadah untuk lebih taat kepada-Mu, lebih setia kepada-Mu, dan lebih merasa nikmatnya sebagai hamba-Mu. Ya Allah, andainya kami dijemput. Ya Allah, jemput kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjemput para wali-Mu. Ya Allah, jadikan liang lahat kami satu daripada taman-taman syurga. Ya Allah, bukan satu dari lubang-lubang neraka. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami dengan pertemuan yang membahagiakan, pertemuan yang membuat kami bahagia berada di alam barzah-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami lidah yang basah untuk menyebut nama-Mu, tubuh yang ringan untuk beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ilmu yang bermanfaat untuk kami memanfaatkannya dalam kehidupan kami. Ya Allah, dan berikanlah ampunan kepada kami, kami layak masuk ke syurga-Mu. Ya Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membagi semua kesilapan, kekurangan kita di bulan terbaik ini, dan kita menjadi orang yang paling lebih baik di hari-hari mendatang, soalnya sebelum dijemput Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.